Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membincangkan tajuk adab terhadap orang sakit dan kurang upaya yang merupakan pelajaran ke-24 dalam bidang akhlak Islamiah. Tajuk ini terbahagi kepada dua, iaitu adab terhadap orang sakit dan juga adab terhadap orang kurang upaya. Saya mulakan perbincangan kita dengan adab terhadap orang sakit terlebih dahulu. Kawan-kawan boleh merujuk buku teks muka surat 199. Yang dimaksudkan dengan orang sakit. Orang sakit bermaksud orang yang mengidap penyakit. Menjaga orang sakit merupakan tanggungjawab orang Islam, sama ada pesakit itu daripada ahli keluarga, saudara mara, jiran atau orang lain. Hukum menjaga orang sakit adalah fardu kifayah. Berikut merupakan dalil nakli yang berbunyi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ziarahilah orang sakit dan berikanlah makanan kepada orang yang lapar dan bebaskanlah tawanan. Ketika kita menziarahi orang sakit, sudah semestinya ada adab-adab yang tertentu. Adab-adab terhadap orang sakit terbahagi kepada 3 bahagian. Dari segi ibadat, kita perlulah mendoakan kesihatan mereka supaya mereka diberikan kesembuhan dan kesihatan. Seterusnya, membantu mereka melakukan ibadat seperti membantu mereka berwuduk dan mengingatkan agar menunaikan solat apabila masuk waktu. Emosi pula, kita harus memberikan motivasi dan semangat agar mereka sabar dan reda. Janganlah kita mengganggu ketenangan mereka dengan kata-kata seperti, "Ni tak lama lagi mati lah ni," ataupun "Ajal kau tak sampai dah ni." Sebaliknya, beri mereka kata-kata semangat supaya sabar dan reda dengan ujian Allah. Seterusnya, tidak mengganggu ketenteraman mereka dengan bunyi-bunyi yang bising dan tempoh ziarah yang lama. Dari segi fizikal, kita perlu memastikan tempat dan tubuh badan pesakit bersih supaya mereka berasa selesa dan juga menyediakan segala kemudahan dan keperluan asas kepada pesakit untuk menguruskan dirinya. Seterusnya, kita pergi kepada hikmah beradab kepada orang sakit. Yang pertama, dapat mengembirakan pesakit agar mereka tenang menempuh ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengeratkan ukhuwah antara anggota masyarakat agar diberkati Allah. Dan yang ketiga, melahirkan keinsafan kerana diberi nikmat kesihatan setelah melihat penderitaan pesakit. Apabila kita menziarahi orang sakit, pasti terlintas dalam fikiran kita, "Ya Allah, umurnya sebaya dengan aku, modelnya sama dengan aku, tetapi dia terlantar di atas katil. Sebaliknya, aku diberikan kesihatan yang sangat baik." Maka akan timbullah perasaan insaf dalam diri seseorang itu. Baiklah, selesai sudah tajuk adab terhadap orang sakit. Seterusnya, kita pergi kepada adab terhadap orang kurang upaya. Kawan-kawan boleh rujuk buku teks muka surat 202. Apakah yang dimaksudkan dengan orang kurang upaya? Orang kurang upaya bermaksud seseorang yang tidak mempunyai keupayaan untuk melibatkan diri secara efektif dalam masyarakat dari segi fizikal, mental, intelektual atau panca indera sejak lahir atau selepasnya. Secara ringkasnya, mereka adalah individu yang lemah fizikal, deria, intelektual atau mental. Orang kurang upaya ialah golongan yang memerlukan bantuan, perhatian dan bimbingan khusus agar dapat meneruskan kehidupan. Berikut merupakan dalil nakli yang berkaitan dengan adab terhadap orang kurang upaya. Anas bin Malik radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud, seorang wanita yang mempunyai kekurangan pada akalnya berkata, "Wahai Rasulullah, saya memerlukan pertolonganmu dalam sesuatu urusan." Rasulullah bersabda, "Wahai ibu, bagaimanakah caranya untuk saya membantumu?" Lalu Rasulullah meluangkan masanya sehingga wanita itu dapat menyelesaikan urusannya.
Di sini kita dapat lihat bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menangani mereka yang kurang upaya. Jadi, kita hendaklah menyantuni golongan orang kurang upaya kerana mereka ialah golongan yang memerlukan bantuan dan perhatian yang lebih berbanding golongan-golongan yang sempurna. Seterusnya kita pergi kepada adab terhadap orang kurang upaya. Adab terhadap orang kurang upaya terbahagi kepada 3 aspek, iaitu aspek ibadah, emosi dan juga fizikal. Kita mulakan dengan aspek ibadat. Yang pertama, menyediakan kemudahan kepada mereka untuk melakukan ibadat dengan selesa dan sempurna, seperti menyediakan kerusi di tempat solat. Selain itu, kita juga perlu membantu mereka dengan memberikan tunjuk ajar dengan cara berhemah kepada mereka mengenai urusan ibadat. Contohnya, kita mengajar mereka cara untuk berwudu, solat dan lain-lain. Dari aspek emosi pula, kita perlulah memberikan layanan dengan penuh kasih dan sayang terhadap mereka. Contohnya, sentiasa prihatin dengan keadaan mereka di mana sahaja mereka berada dan tidak membiarkan mereka berada dalam kesulitan. Selain itu, tidak mengejek atau memandang rendah dan menghina kekurangan mereka. Dari aspek fizikal pula, kita harus memastikan kemudahan asas yang disediakan untuk mereka tidak disalahgunakan. Di samping itu, menyediakan ruang dan memberikan peluang kepada mereka sesuai dengan keperluan mereka, seperti memberikan layanan yang adil dalam sektor pekerjaan dan lain-lain berdasarkan kemampuan mereka. Yang terakhir, hikmah beradab terhadap orang kurang upaya. Yang pertama, dapat menimbulkan rasa gembira dalam hati mereka kerana mereka berasa dihargai dan diberikan perhatian oleh orang di sekeliling mereka. Jadi, mereka tidak akan berasa dipinggirkan atau disisihkan. Kedua, memupuk sifat kebersamaan terhadap semua golongan masyarakat yang saling membantu antara satu sama lain agar perpaduan dapat diwujudkan. Yang ketiga, memudahkan orang kurang upaya melakukan urusan harian tanpa rasa rendah diri kerana mereka dilayan dengan sama adil. Yang keempat, melahirkan rasa syukur atas nikmat kesempurnaan fizikal dan mental yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, selesai sudah perbincangan kita pada hari ini. Diharapkan apa yang dipelajari hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan seharian kita dan dikongsikan dengan orang lain. Sekian, itu saja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.